Asyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Selamat datang kembali ke dalam sesi kita pada malam ini, iaitu sesi sinopsis setiap daripada surah-surah juzuk-juzuk Al-Quran. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan bersama-sama di juzuk yang ke-26 insya-Allah. Kita dah masuk juzuk yang ke-26, sempena kita akan membaca juzuk yang ke-26 dan esok adalah 26 hari bulan Ramadan Al-Mubarak. Tapi mungkin bagi setengah tempat esok adalah 27. Tapi insya-Allah kita akan melihat juzuk yang ke-26 pada malam ini, dan juzuk yang ke-26 akan kita bacakan pada malam ini, akan kita tadabbur, yang akan kita tengok insya-Allah, iaitu yang pertamanya iaitu surah Al-Jasiyah. Surah Al-Jasiyah. Surah Al-Jasiyah yang pertamanya, dan kemudian yang keduanya kita akan masuk kepada surah Al-Ahqaf, kemudian yang ketiga surah Muhammad, yang keempat surah Al-Fatah, yang kelima surah Al-Hujurat, yang keenam surah Al-Qaf, surah Qaf, minta maaf, dan yang ketujuh surah Az-Zariyat. Jadi insya-Allah kita akan melihat semua surah-surah ini, kerana nampaknya kita dah semakin hampir ke belakang ke juzuk yang ke-26 ni, maka setiap juzuk ini kita akan lihat ada banyak surah-surah yang terdapat di dalam setiap, kerana surah-surah ini telah menjadi semakin pendek. Jadi insya-Allah kita akan lihat pada sesi kali ini juzuk yang ke-26. Yang pertama sekali kita akan lihat surah Al-Jasiyah. Surah Al-Jasiyah sebahagian besarnya telah berada di dalam juzuk yang ke-25 sebelum daripada ni. Hanya sebahagian part yang terakhir daripada surah Al-Jasiyah ini terdapat di dalam juzuk yang ke-26. Jadi kita sebut sedikit sahaja, sepintas lalu saja. Surah Al-Jasiyah ni artinya ialah duduk kita duduk melutut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tema keseluruhan kepada surah Al-Jasiyah ini adalah ikhlas, iaitu surah Al-Jasiyah ialah artinya iaitu sebelum daripada ini ikhlas, kita sekarang ialah mestilah tidak boleh bertakabur, tidak boleh mempunyai perasaan sombong sama hidup di atas dunia ini, dan juga bila kita ni berdepan dengan hukuman-hukuman dan ketetapan-ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepada manusia-manusia semua, jangan cuba berani untuk takabur dengan apa-apa perintah Allah Subhanahu Wa Taala, apa-apa keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana siapa yang takabur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nanti di hari akhirat dia akan berdepan, di mana dia terpaksa melutut, dia terpaksa berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut walahul kibriya'u fis samawati wal ardi. Kibriya ini kehebatan ini hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, bukan milik manusia. Jadi itu lebih kurangnya surah Al-Jasiyah. Dan kita lihat seterusnya ialah surah Ahqaf. Surah Ahqaf. Ahqaf ni artinya adalah bukit-bukit pasir. Jadi yang dimaksudkan dengan bukit-bukit pasir sini adalah tempat yang didiami oleh kaum Ad. Jadi dikatakan tempat ini berada di bawah Arab Saudi sekarang ni, iaitu berhampiran dengan Hadramaut dan juga berhampiran dengan Oman. Jadi kawasan tersebut ataupun dipanggil sebagai selatan Rub'ul Khali dipanggil. Rub'ul Khali ini satu kawasan lapang, kawasan yang tidak ada apa-apa tumbuhan, yang mana merupakan padang pasir sahaja, dan di kawasan tersebut ada makna bukit-bukit pasir yang banyak. Jadi kawasan tersebutlah dikatakan tempat menetapnya kaum Ad pada zaman dahulu. Jadi kaum Ad ini adalah kaum yang pertama sekali, dianggap sebagai kaum yang bahasa Arab, orang Arab yang bercakap dalam bahasa Arab dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah utuskan Nabi Hud alaihi salam ke tempat ini kepada mereka, dan kemudian memperingatkan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa yang berlaku ialah mereka ini menentang dan mentakzibkan, mengatakan bahawa Nabi Hud ni adalah tipu semua, mengarut, bohong dan sebagainya. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala telah hapuskan mereka semua, kaum Ad ini, dan tenggelam di dalam pasir, habis, mati semua, hancur. Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan Nabi Hud alaihi salam. Kesimpulan daripada surah Ahqaf ini, ulama-ulama tafsir mengatakan
bahawa tema utama ni adalah untuk menceritakan bahawa sambutlah seruan ataupun panggilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala apabila Allah Taala memanggil kamu. Apabila Allah Taala telah menyeru kamu, apabila Allah Taala telah mengutuskan rasulnya, maka sambutlah seruan rasul itu. Seruan yang dibawa oleh rasul itu, jangan kamu menolak ataupun jangan kamu berdalih. Itu adalah kandungan lebih kurangnya yang kita dapat lihat daripada surah Ahqaf. Selepas daripada surah Ahqaf, mula kita masuk ke satu surah lain, iaitu surah Muhammad. Surah Muhammad. Surah Muhammad ni kita akan lihat bahawa ia agak berlainan daripada surah Ahqaf. Kenapa? Kerana dia banyak menceritakan tentang hukum-hukum perang. Di mana tema kepada surah Muhammad ini dari namanya kan, namanya Muhammad. Jadi surah ini apabila dilihat kepada keseluruhan daripada kandungannya, dia nak mengatakan satu perkara, iaitu apa? Kita sebagai manusia, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ada di depan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sunnahnya, melalui kalau jika sekiranya kita ni adalah sahabat, para sahabat dulu, mereka dapat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang perlu di sini? Apa yang kaitan di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan surah ini? Jadi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan di dalam surah ini adalah mengatakan bahawa apa? Sesuatu amalan itu akan hanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika sekiranya kita mentaati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu mentaati taatul Nabi sallallahu alaihi wasallam, taatul Rasul adalah merupakan neraca menentukan sama ada apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak. Jadi oleh kerana itulah maka perlunya kita ni taat kepada Nabi. Sebab itu dalam surah ini banyak disebutkan taat kepada Rasul. Dan Allah Subhanahu Wa Taala lebih kurang ada 12 kali 12 kali Allah Taala sebutkan tentang apa? Bahawa amalan kamu ini akan tidak diterima. Amalan kamu ini hancur. Adalla a'malahum. Allah Taala kata adalla a'malahum ataupun fa ahbata a'malahum. Jadi semua tu ialah nak menceritakan tentang apa, iaitu bahawa kan, janganlah kamu ni kan cuba untuk menentang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad radhiyallahu anhu, kita katakan, ataupun Imam Ahmad rahimahullah telah berkata mengenai perkara ini. Dia kata, aku telah melihat di dalam Al-Quran ini, Imam Ahmad kata bahawa terdapat 33 kali Allah Subhanahu Wa Taala, 33 kali Allah Subhanahu Wa Taala meminta daripada orang mukmin ini supaya taat kepada Rasul, taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika sekiranya kita tidak mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi bagaimanakah kita dikatakan taat kepada Allah, sedangkan Allah Taala yang meminta kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Jadi oleh kerana itu kita tidak mungkin untuk dapat melakukan satu perkara, satu amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan kita mesti tahu, belajar daripada apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bukanlah artinya dia hanya menyampaikan wahyu, tetapi dia juga menunjukkan bagaimanakah cara untuk melaksanakan wahyu tersebut. Cara menunjukkan bagaimana nak solat, bagaimana nak menunaikan zakat, bagaimana nak menunaikan haji dan sebagainya. Khuzu anni manasikakum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambillah daripada aku cara untuk menunaikan ibadat kamu. Ataupun sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu semua sebagaimana kamu lihat aku sembahyang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya sinilah ketaatan kepada Rasul adalah merupakan kunci kepada kita ini, amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada akhir ayat kita akan lihat apa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, Allah SWT sebutkan, jika sekiranya kita ini berpaling daripada wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Kalau kamu tak nak taat kepada Rasul, kamu tak nak ikut Rasul, Allah Taala boleh gantikan orang lain. Bukan maknanya kamu ni penting sangat, maknanya kan bagi Allah Taala boleh ganti, cari orang lain untuk gantikan kamu kan, yang mana mereka akan datang dan mereka ini akan menerima Nabi Muhammad SAW, taat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita akan lihat pula selepas daripada itu ialah surah Al-Fatah. Jadi selepas Nabi Muhammad SAW, jadi satu perkara yang saya nak sebutkan juga bahawa ketaatan kepada Nabi Muhammad yang paling tinggi, antara perkara yang paling sukar yang akan diikuti, yang perlu diikuti oleh umat Nabi Muhammad SAW ialah masalah al-qital, masalah peperangan.
Jadi Nabi Muhammad SAW membawa kepada umatnya, iaitu pentingnya peperangan. Kamu mesti berperang, kamu mesti bersedia untuk berjihad di jalan Allah SWT, untuk menegakkan kalimah Allah, untuk menyebarkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu hendaklah bersedia. Jadi jika aku bersedia, Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan contoh, maka wahai umatku, jika kamu ingin mentaati aku, kalau kamu katakan kamu ni mentaati aku, maka ikutlah apa yang aku buat. Dan antaranya ialah Al-Qital, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam permulaan surah Muhammad ini. Kita pergi kepada surah yang seterusnya, itu surah Al-Fatah. Surah Al-Fatah ni artinya adalah pembukaan. Dan masyhur dikatakan Al-Fatah Al-Fathu Mekah. Tetapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kedua-duanya, iaitu sebelum daripada Fathu Mekah berlaku satu peristiwa, iaitu Hudaibiyah. Dan surah ini, surah Al-Fatah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada Hudaibiyah, dalam perjalanan balik ke Madinah pada waktu malam. Allah Taala turunkan surah Al-Fatah ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah membuka untuk kamu wahai Muhammad fatham mubina. Oleh kerana itulah ramai di kalangan ulama-ulama tafsir mengatakan juga bahawa fatah yang dimaksudkan di sini adalah sebenarnya ialah Hudaibiyah. Kerana Hudaibiyah itulah permulaan. Kita akan dapat lihat bahawa di dalam surah Al-Fatah ini, dengan kegembiraannya Nabi menceritakan bahawa dia sangat gembira menerima surah ini, kerana ini adalah petunjuk yang agung bahawa Allah Ta'ala akan memberi kemenangan kepada kita semua. Jadi di dalam Sayyidina Umar pernah bertanya kepada Nabi SAW, di mana fatahnya ya Rasulullah? Mana fatahnya Hudaibiyah ni? Jadi akhirnya perkara ini terjawab. Dijawab oleh Nabi, dan kemudian terjawab secara kenyataannya. Pembukaan kota Mekah adalah hasil daripada Hudaibiyah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan banyak di sini, iaitu Fathullah. Allah Taala telah memberi kemenangan, bantuannya kepada umat Islam ini melalui surah ini, seperti liyaghfira lakallahu ma taqaddama. Allah Ta'ala sebutkan untuk Allah Ta'ala ampunkan. Kemudian tu wa yutimma ni'matahu, Allah Ta'ala sempurnakan nikmatnya. Kemudian seterusnya wa yansurakallah, Allah Ta'ala beri pertolongan kepada kamu. Kemudian anzalas sakinah, Allah Ta'ala menurunkan sakinah, iaitu ketenangan. Jadi macam-macam banyak Allah Ta'ala sebutkan, satu semua kan Allah Ta'ala sebutkan. Allah kena menuliskan apakah perkara-perkara yang nak diberikan kepada umat Islam. Dan kalau kita tengok selepas itu bahawa Islam ini berkembang dalam masa 2 tahun, iaitu di antara Hudaibiyah dan sehingga kepada Fathu Mekah, Islam ini berkembang dengan dahsyat. Lebih ramai orang masuk Islam daripada itu, iaitu kita kata 17 tahun sebelum daripada itu kan. Tapi dalam masa 2 tahun yang terakhir selepas Fathu Mekah, sempat ada Hudaibiyah, masya-Allah kan, orang Islam masuk Islam lebih ramai lagi daripada 17 tahun sebelum itu. Jadi menunjukkan bahawa inilah satu kemenangan. Sebab yang penting bagi kita ialah bukan kita ni dapat mengalahkan musuh dan sebagainya kan, tapi yang penting ialah orang menerima Islam. Kalau orang menerima Islam, itulah is the best kan. Itu yang kita nak sebenarnya kan. Jadi itulah di antara kandungan surah Al-Fatah. Dan yang terakhir insya-Allah kita akan lihat, iaitu surah Al-Hujurat. Hujurat ini adalah merupakan, kita katakan bahawa surah adab, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala nak menceritakan kepada kita semua orang mukmin tentang adab-adab. Adab iaitu yang pertama, adab bersama Rasul. Bila mereka ni memanggil Rasul, mengangkat suara, bercakap dengan Rasul, bagaimana harus mereka ni bertingkah laku dengan Rasul. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan di dalam surah Al-Hujurat ini. Namanya adalah bilik-bilik, kerana Nabi SAW mempunyai bilik-bilik di tepi itu untuk isteri-isteri baginda SAW, untuk ummahatul mukminin. Jadi adalah orang yang mana memanggil, menyeru, melau nama Nabi. Jadi itu ada satu adab yang tidak bagus. Jadi Allah SWT mengajar di sini adab bagaimana kita dengan Nabi SAW. Dan kemudian Allah SWT juga mengajarkan bagaimana adab bila kita menerima berita. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, sebagai contohnya dalam ayat surah ni. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan lagi ada adab jika sekiranya kita ni bergaduh kan, fa aslihu baina akhawaykum, hendaklah kamu ni memperbaiki hubungan di antara sesama kamu. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan lagi tentang adab di kalangan masyarakat, itu wala yaskhar qaumun, janganlah satu kaum itu menjatuhkan orang lain, menjatuhkan sahabat dia kan, menjatuhkan sebagainya. Itu adalah perkara-perkara yang tidak betul kan, dari segi adab masyarakatnya, kerana dia akan mengucak-acikkan masyarakat, merosakkan hubungan dengan ahli masyarakat. Dan seterusnya Allah SWT juga menyebutkan adab zon,
Iaitu janganlah kita ni rasa zon sini, rasa sangka sini kan, menyangka orang ni, menyangka buat sangkaan-sangkaan buruk dan sebagainya. Kita panggil su'uzon. Jadi semua ni adalah ada adat dalam masyarakat, ada adat dalam sesama muslim, ada adat sesama dalam menerima berita dan sebagainya. Jadi oleh kerana itulah maka surah Al-Hujurat ini disebutkan oleh ulama sebagai surah yang menceritakan tentang adab-adab di antara kita dan juga dengan Nabi dan juga kita dengan orang lain di dalam masyarakat Islam. Kemudian ada sedikit lagi iaitu surah Qaf. Jadi insya-Allah oleh kerana surah Qaf ni dia ni adalah kita katakan bahawa dia berada di dalam dua jadi insya-Allah kan kita akan tengok insya-Allah dalam sesi akan datang insya-Allah surah Qaf dan juga surah Az-Zariyat ni insya-Allah kan. Jadi setakat itulah saja insya-Allah sesi kita. Minta maaf kerana ambil masa yang agak panjang. Jadi kita akan masuk dalam sesi dalam juzuk yang seterusnya insya-Allah dalam sesi akan datang insya-Allah. Setakat itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.